Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat petang, salam reformasi kepada semua rakan-rakan Facebook saya yang berkesempatan untuk bersama dengan saya dalam siaran secara langsung melalui Facebook pada petang ini. Saya memang jarang untuk membuat live Facebook uh, kerana saya lebih suka pada penulisan dalam Facebook dan juga di blog. Cuma sesekali bila kita rasa ada mood kita akan bersamalah di live Facebook. Kadang-kadang kita bicara tentang politik, kadang-kadang kita buat live radio saya, radio Khabar FM yang sekarang ini pun dah lama tak ke udara atas kesibukan masa. Apatah lagi semakin dekat kita menghadapi PRU dan bagi saya yang diberi tanggungjawab sebagai ketua cabang Paya Besar sudah menjadi satu bebanan dan tugas yang semakin mencabar. Apatah lagi saya mengetuai satu cabang di Pahang yang begitu pekat dengan UMNO-nya, Barisan Nasionalnya, yang tak pernah pun sejarah mencatatkan pembangkang menang di Paya Besar. Jadi ini satu cabaran dan saya terima tugas dan juga bebanan yang diberikan oleh pimpinan parti untuk melakukan gerak kerja di cabang Paya Besar. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Keadilan Negeri Pahang, iaitu Yang Berhormat Puan Hajah Fauzah Saleh yang memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk menyetujui cabang Paya Besar. Dan ini satu amanah dan cabaran bagi saya. InsyaAllah saya akan buat seudaya upaya bersama dengan teman-teman, bersama dengan rakan-rakan dalam Jabatan Kuasa Cabang yang telah pun saya bentuk dan saya kemaskinikan setelah berlakunya pengkhianatan bukan sahaja di peringkat pusat tetapi juga berlaku pengkhianatan di peringkat cabang. Itulah lumrah dalam politik, ya. Selagi politik ini dianggotai oleh manusia, maka sudah tentunya kita akan berdepan dengan keadaan dan juga suasana yang seperti ini. Hanya orang yang kuat, orang yang jiwa yang kental dan mereka yang istiqamah di dalam perjuangannya mampu mengharunginya, dan tidak semua yang boleh bertahan apabila bayangkan berpuluh tahun kita berjuang, setelah kita yakinkan kepada rakyat dengan inspirasi parti kita, dengan perjuangan kita, kita berjuang daripada tidak ada apa-apa asalnya. Kemudian kita sedikit demi sedikit mencapai kejayaan. Beberapa tempat telah pun menampakkan kejayaan dan mendapat sokongan daripada rakyat, daripada asalnya PKR ini ataupun Parti Keadilan, pada mulanya dikenali sebagai Parti Keadilan Nasional ini, hanya disokong oleh golongan Melayu, tetapi lama kelamaan ia diterima oleh berbagai kaum dan jadilah Parti Keadilan Rakyat ini sebagai parti yang berbilang kaum, di mana perjuangannya adalah untuk semua, tidak kira bangsa, tidak kira agama, namun asasnya adalah perjuangan yang tidak boleh lari daripada perlembagaan negara kita, di mana untuk memelihara kepentingan orang Melayu, Islam itu tidak pernah dipinggirkan oleh Parti Keadilan. Dan inilah menjadi kekuatan dan tunjang kepada parti kita. Okey, pada petang ini saya nak bawa tajuk seperti mana yang telah pun saya viralkan dalam Facebook, iaitu tanpa kelibat Tun Dr. Mahathir dan juga Azmin. Saya sebut nama Azmin, saya tak sebut nama Muhyiddin sebab Azmin ini adalah bekas timbalan Presiden Keadilan. Jadi Azmin juga memainkan peranan yang begitu besar di dalam pengkhianatan yang berlaku sehingga jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Dan mengapa saya mengatakan bahawa sekarang ini saya berpendapat bahawa
tidak perlu lagi Pakatan Harapan mengangkat Tun Dr. Mahathir sebahagian daripada saf kepimpinan di dalam Pakatan Harapan. Cuma saya boleh bersetuju sekiranya Pakatan Harapan boleh menerima kerjasama bukan sahaja daripada Mahathir, bahkan kita boleh menerima kerjasama daripada mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak untuk membantu kita mencapai kejayaan, membantu kita untuk merubah negara ini, dan lebih penting lagi untuk membantu kita untuk menjadikan negara ini benar-benar melaksanakan reform. Maka ada yang bertanya, kalau begitu mengapa kita dahulu menerima Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ini soalan yang selalu orang tanya, dan kenapa sekarang kita banyak bercakap untuk menolak Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ya, sebenarnya kalau tidak perlu saya beri jawapan, mungkin tuan-tuan saudara-saudara sudah tahu jawapannya. Kerana kebencian kita dan kita merasakan tidak boleh lagi menerima Tun Dr. Mahathir apabila setelah berlakunya pengkhianatan terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir berulang kali menjelaskan bahawa beliau tidak terlibat. Beliau bukan orang yang merancang pengkhianatan ini. Dan beliau sehingga kini katanya masih lagi mahu menentang UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, ya, apa-apa nasional lagi lah, ya. Tun kata beliau masih lagi mahu menentangnya, dan beliau masih lagi mahu bekerjasama dengan rakan kita iaitu Amanah dan juga DAP. Itu apa yang Tun katakanlah setelah beliau meletakkan jawatan, setelah beliau berjaya memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Ya, sebenarnya ramai yang tidak faham, ya, bahawa pengkhianatan ini berlaku walaupun bukan secara langsung daripada Tun Dr. Mahathir. Ia berlaku adalah antara Muhyiddin, Azmin dan juga dibantu oleh musuh-musuh kita dalam politik iaitu UMNO dan PAS. Sebab itu pengkhianatan ini berlaku. Tetapi ruang pengkhianatan ini terjadi apabila Tun Dr. Mahathir memberikan ruangnya, memudahkan kerja-kerja pengkhianatan ini. Ini yang saya rasa saya tidak boleh nak maafkan, dan saya tidak boleh kata Tun boleh nafikan bahawa tindakan beliau meletakkan jawatan secara tiba-tiba tanpa mengadakan perbincangan, minta pendapat daripada rakan-rakan daripada DAP, Amanah dan juga Keadilan, meletakkan jawatan serta-merta, dan setelah dinasihatkan oleh Agong supaya tidak meletakkan jawatan, beliau masih lagi mahu meletakkan jawatan. Kononnya atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada partinya iaitu Parti Bersatu. Ya, kita tahu bahawa Bersatu di bawah Muhyiddin menggerakkan ahli-ahlinya menjerti dalam Bersatu untuk keluar dari Pakatan Harapan. Begitu juga Azmin dengan kumpulan-kumpulannya, ya, yang khianat dengan Keadilan juga membawa anggotanya keluar. Dan ini dijadikan alasan oleh Tun, iaitu kenapa Tun meletakkan jawatan. Yang sebenarnya kerajaan tidak lagi tumbang. Belum tumbang hanya kerana Muhyiddin ataupun Azmin meletakkan jawatan. Muhyiddin ataupun Azmin keluar dari Pakatan Harapan. Kalau kita lihat bilangan jumlah ahli parlimen yang ada pada Muhyiddin ketika itu dan juga Azmin, kalau dia keluar dari Pakatan Harapan ketika itu, kerajaan tidak lagi tumbang. Sekiranya Tun tidak meletakkan jawatan. Kalau saya menjadi Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, kalau saya rasa saya tidak ada lagi maruah untuk menjadi Perdana Menteri kerana tidak lagi mendapat sokongan daripada ahli-ahli parti sendiri iaitu Parti Bersatu, saya akan menyerahkan jawatan saya. Kalau tak suka pada Anwar Ibrahim pun kita boleh serah pada Dr. Anwar Izzah. Itu tindakan yang saya rasa lebih bijak, dan Tun tidak akan dipersalahkan. Ya, sekali beliau meletakkan jawatan dan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Dr. Anwar Izzah. Kebetulan dia adalah timbalan Perdana Menteri. Ya. Ataupun kalau dia berpegang kepada janji, beliau terus saja serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas itu apa yang berlaku, sama ada Datuk Seri Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen, sekurang-kurangnya Tun boleh melepaskan tengkuknya, boleh menjawab bahawa beliau tidak bersalah.
Beliau serahkan jawatan, tetapi ahli parlimen tidak menyokong Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi peluang ini tidak digunakan oleh Tun, kerana beliau tahu dan beliau sedar sekiranya beliau serahkan kepada Datuk Seri Wan Azizah, sudah pastinya Datuk Seri Wan Azizah tidak pegang lama jawatan itu dan akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana ini janji kita dalam Pakatan Harapan. Datuk Seri Wan Azizah ini orang yang berpegang kepada janji. Sebab itulah masa menghadap yang duli yang Tuan Agong, selepas kita menang PRU, apabila tuanku memberikan ruang ataupun minta pandangan Datuk Wan Azizah sama ada beliau mahu menjadi Perdana Menteri, kerana beliau adalah Presiden Keadilan. Sewaktu itu logo keadilan digunakan dalam PRU dan beliau adalah orang yang menandatangani watikah semua calon DAP, Amanah dan juga Bersatu. Dan sebagai seorang tuanku ketika itu, memang wajar beliau bertanya kepada Datuk Seri Wan Azizah, adakah beliau boleh jadi Perdana Menteri? Kerana beliau adalah Presiden Parti Keadilan yang mendapat majoriti di dalam parlimen. Tetapi Datuk Seri Wan Azizah ini berpegang kepada janji. Ya, berpegang kepada janji. Beliau menolaknya dengan baik dan beliau menyatakan bahawa Perdana Menteri yang janjikan oleh Pakatan Harapan itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka Tun jadi Perdana Menteri. Dan sepatutnya apabila berlaku krisis langkah Sheraton, ya, sepatutnya tindakan yang paling baik ataupun yang paling bijak, Tun ni bukannya orang baru dalam politik. Dia pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Ya, beliau pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan orang yang dikatakan hebat, ya, bukan saja di Malaysia, malahan seorang tokoh yang dikenali di dunia. Takkan beliau tidak boleh berfikir dengan bijaksana bagaimana dalam keadaan begitu beliau nak selamatkan Pakatan Harapan. Bukan senang nak jadi kerajaan, ya, berpuluh tahun kita berjuang. Dan bukan senang juga Tun nak diangkat sebagai Perdana Menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Diangkat oleh teman-teman yang pernah menjadi musuh ketatnya, yang pernah memenjarakan, ya, Mamat Sabu pernah dipenjarakan, Anwar Ibrahim apatah lagi lah. Ya, bukan mudah kedua-dua pemimpin ini, termasuk Lee Goh Eng. Bukan mudah mereka nak terima Tun sebagai Perdana Menteri. Sepatutnya ada sedikit nilai, ya, terima kasih, ya, kepada ketiga-tiga pemimpin ini yang memberi ruang kepada Tun jadi Perdana Menteri. Tetapi kenapa tergamak beliau meletakkan jawatan tanpa meminta pandangan dan sebagainya. Ini pada saya satu pengkhianatan yang Tun lakukan untuk memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini masuk untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Jadi Tun tidak boleh melepas tangan, mengatakan beliau bukan orang yang terlibat dalam langkah Sheraton, beliau tidak hadir dalam langkah Sheraton. Tetapi kita semua tahu, dalam mesyuarat Bersatu, beliau tahu bahawa Bersatu dan juga Puan Azmi ini merancang untuk mengadakan tindakan seperti ini. Beliau tahu, sepatutnya beliau lebih baik berbincang dengan teman-teman. Beliau kena beritahu rakan-rakan yang lain bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini sedang cuba untuk disabotaj ataupun sedang untuk dikhianati. Apakah langkah yang perlu kita buat? Waktu itu mungkin rakan-rakan kita boleh bagi pandangan kepada Tun untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi beliau senyap, beliau diam-diam atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada Bersatu, maka beliau letak jawatan seolah-olah Pakatan Harapan ini adalah kepunyaan Bersatu. Ini yang kita pertikaikan. Beliau hilang kepercayaan daripada ahli Bersatu. Beliau letakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Seolah-olah beliau merasakan bahawa Pakatan Harapan ini tunjangnya adalah Bersatu. Ini kesilapan Tun. Bahawa beliau lupa dalam Pakatan Harapan itu PKR ada punya pengaruh yang besar. DAP juga ada mempunyai pengaruh yang besar. Termasuk juga Amanah. Di antara orang-orang yang lama dalam politik. Apakah tidak ada terfikir, ya, masa itu Tun untuk berbincang strategi apakah yang perlu dibuat untuk menghalang pengkhianat-pengkhianat ini. Tetapi Tun tidak boleh buat demikian. Beliau melepaskan tangannya dan mengatakan menyalahkan Muhyiddin. Tidak pernah sekalipun beliau menyalahkan Azmin dalam apa-apa ucapan yang sekalipun. Saya pun tak tahu kenapa Tun tidak pernah menghentam Azmin, mengecam Azmin, ya. Sedangkan Azmin di antara orang yang juga memberi peranan dalam pengkhianatan ini. Tapi beliau menghentam Muhyiddin Yassin. Dan saya melihat bahawa sepanjang 22 bulan kita menjadi kerajaan, orang di luar sana menyatakan bahawa banyak perkara-perkara manifesto yang gagal kita laksanakan sewaktu kita menjadi kerajaan.
Ini kita kena akui dengan jujur bahawa memang banyak manifesto yang masih lagi kita tidak dapat laksanakan. Tetapi kita jangan lupa bahawa rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk 5 tahun. Bukan untuk sebulan, 2 bulan, 10 bulan ataupun 22 bulan. Ya. Dalam 5 tahun sepatutnya itulah waktu rakyat boleh menghukum kerajaan ini. Walaupun kalau ikut logiknya, 5 tahun memang agak sukar juga untuk membina negara yang lebih baik, ya, seperti mana yang kita janjikan. Tetapi paling kurang 5 tahun sepatutnya diberikan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi 22 bulan dinilai sebagai kerajaan yang gagal. Kita akui memang ada beberapa perubahan yang kita lakukan, cuma malangnya kita tidak ada Menteri Komunikasi yang tidak memainkan peranannya untuk menyebarkan apa yang baik yang kita lakukan. Tetapi ada juga perkara-perkara yang sepatutnya tidak perlu kita lakukan, tetapi kita lakukan. Yang sepatutnya Perdana Menteri waktu itu berbincang dengan teman-teman, ya, untuk tentang berkenaan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi pada awal Tun menjadi Perdana Menteri pun saya melihat bahawa nampak, ya, tindak tanduk Tun seolah-olah untuk menjadikan Pakatan Harapan ini sebagaimana beliau memimpin UMNO Barisan Nasional satu ketika dahulu, di mana beliau mahu semua kehendaknya, beliau mahu apa yang beliau inginkan dan negara ini haruslah diikut dan dipatuhi. Dan sebab itu tak pelik kalau bermula beliau jadi Perdana Menteri, beliau nak jadi Menteri Pendidikan, ya. Nasib baik ada teman-teman kita bising Perdana Menteri tidak boleh memegang apa jawatan, maka beliau pun tinggal letakkan jawatan dan pergi kepada Mazli balik. Itu di antara mula-mula yang beliau dah lupa apa yang kita nak lakukan kepada negara kita untuk menjadikan reformasi sebagai asas pembentukan dasar dalam kerajaan. Dan banyak lagi, ya, seperti pelantikan beberapa JSC dan juga jabatan penting dalam kerajaan, program negara, Pesuruhjaya, SPRM dan sebagainya sepatutnya dibincangkan di peringkat parti, Pakatan Harapan, dibincangkan kabinet, parlimen dan sebagainya, seperti mana yang kita selalu janjikan, ya, waktu kita berkempen. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Tun. Bahkan beliau menggunakan kuasanya melantik orang-orang yang beliau rasakan memberi manfaat dan keuntungan kepadanya, cita-citanya. Contohnya seperti Pesuruhjaya SPRM, beliau meletakkan Latifah Koya. Semua tahu bahawa hubungan Latifah Koya dengan Presiden Keadilan tidak begitu baik. Latifah Koya dan antara pemimpin yang sering mengkritik dan juga menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ini bukan isunya adalah apabila Tun melantik Latifah Koya mengetuai SPRM, sepatutnya dari segi adabnya Tun kenalah bercakap dulu dengan Presiden Keadilan. Kerana Latifah Koya waktu itu adalah pemimpin keadilan. Sepatutnya minta penangan daripada Presiden Keadilan. Tetapi tidak. Beliau melantiknya terus sebagai mengetuai SPRM. Ya, dan bila ada di antara kita yang bertikaikan bahawa kenapa lantikkan orang politik mengetuai SPRM, beliau suruh Latifah Koya letak jawatan. Tapi beliau tetap juga mahu Latifah Koya ini mengetuai SPRM. Ya, itu cara beliau untuk menjadikan cita-citanya berjaya. Beliau buat macam tu. Sedangkan kita tahu, ya, Latifah Koya ini adalah di antara orang yang sentiasa tidak sependapat dan juga selalu menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti juga Azmin Ali. Sedangkan nama Azmin Ali tidak ada dalam senarai yang dibawa oleh keadilan untuk dilantik sebagai menteri, ya. Biasanya dalam sebuah kerajaan, apabila dibentuk kerajaan untuk membentuk kabinet, setiap parti akan membawa senarai nama untuk dicadangkan kepada Perdana Menteri untuk dilantik sebagai menteri. Dan keadilan tidak meletakkan Azmin sebagai menteri ketika itu kerana Azmin telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor, ya, sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi keadilan tidak meletakkan nama Azmin. Tetapi Azmin dan juga Tun Dr. Mahathir ini ada perancangannya tersendiri, dan Azmin sanggup, ya, meletakkan jawatan Menteri Besar Selangor semata-mata untuk mengikuti arahan Tun dan kehendak Tun untuk menjadi Menteri Kanan yang menjaga ekonomi, satu jawatan yang agak penting juga. Jadi saya pelik mengapa suara pandangan daripada Presiden Parti Keadilan ini tidak diambil kira oleh Tun dan
nampaknya di situ kita dah nampak permainan politik Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan. Sebab itu saya tak pelik banyak manifesto dan juga janji-janji kita di dalam Pakatan Harapan ini gagal kita lakukan bukan kerana kita tidak ada kewangan, tetapi kita tidak ada kekuatan politik dan tidak ada langsung sikap bertanggungjawab kita. Bagaimana kita nak menunaikan janji-janji kita kepada rakyat. Contohnya macam Lainas. Ya, saya amat simpati dengan Wabi Hajah Fauzah Saleh, itu ada di belakang. Saya amat simpati dengan beliau, ya. Kerana perjuangan Lainas ini, kalau bila sebut Lainas, bauxite dan sebagainya, semua orang akan terbayangkan ahli Parlimen Kuantan, Wabi Fauzah Saleh. Beliau bercakap itu lantang sama ada di luar negara, di Parlimen dan juga di dalam ceramah kempen sebelum PRU. Bahkan kita di Pahang berjaya menggerakkan aktivis sukarelawan yang tidak dibayar pun untuk berjalan kaki daripada Kuantan sampai ke Kuala Lumpur. Ya, yang muda, yang tua, lelaki, perempuan. Ya, saya juga turut serta walaupun saya tak berjalan, tapi saya terlibat dalam program ini. Sampai ke Kuala Lumpur, menyerahkan memorandum. Ramai yang tak sampai pun di pertengahan jalan, ya, kerana sakit kaki, bengkak dan sebagainya. Dinasihat oleh doktor tidak meneruskan perjalanan. Dan ramai juga yang sampai pecah-pecah kaki sampai Kuala Lumpur untuk menentang kilang Lainas. Dan ini disokong masa itu oleh Zuraida, disokong juga oleh Azmin, Wa Azizah. Semua kepimpinan Pakatan Harapan menyokong kempen ini. Dan kita bawa perkara ini sampai ke Parlimen Memorandum. Semua dalam Pakatan Harapan memberikan sokongan kepada kempen anti Lainas. Tetapi apabila kita menjadi kerajaan, di mana kita nak letak muka kita apabila Tun Dr. Mahathir meneruskan kilang ini? Yang jadi mangsa siapa? Ya, kami di orang Pahang. Kita di Pahang ini nak menjawab dengan, ya biasa orang UMNO dan sebagainya. Mereka akan mainkan isu ni. Kamu dulu lawan Lainas, bila kamu jadi kerajaan, kamu luluskan nasib Lainas. Kita nak jawab macam mana? Tetapi nasib baik, Wabi Fauzah Saleh tetap dengan tegas dan juga masih lagi berpendirian bahawa beliau tidak bersetuju dengan Lainas. Sebab itu beliau dapat jadi timbalan menteri saja. Sepatutnya nama beliau diangkat oleh keadilan bukan sebagai timbalan menteri. Beliau orang yang begitu lama dalam keadilan. Ini orang yang tokoh keadilan, ketua wanita keadilan yang pertama. Beliau adalah seorang ahli politik dalam keadilan yang menang 3 penggal berturut-turut. Sepatutnya beliau memang layak, ya, keadaan meletakkan beliau sebagai menteri penuh. Tapi beliau diletakkan sebagai timbalan menteri. Yang jadi menteri penuh siapa dia? Orang yang baru 2-3 hari dalam politik, Syed Saddiq, ya, Mazli Malik, Rina Harun. Ni yang baru-baru 2-3 hari, beberapa hari sebelum PRU masuk politik, jadi menteri penuh. Orang yang berjuang berpuluh-puluh tahun, yang zaman era reformasi lagi dah berjuang, hanya jadi timbalan menteri. Sebab apa? Beliau tahu Fauzah Saleh ini tidak boleh berada dalam kabinet beliau sebagai menteri penuh. Kerana beliau berpegang kepada prinsip, ya. Jadi Tun Dr. Mahathir dia lebih suka kepada orang yang boleh beliau bedilah, ya. Orang yang selalu hormat beliau sebagai pemimpin dan sebagainya, dan tidak boleh menyanggah beliau. Di situ waktu itu kita dah lihat bagaimana Mahathir sudah mula melupakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini berbeza sewaktu sebelum PRU, ya, sebelum PRU, di mana beliau sanggup jumpa Anwar di penjara di mahkamah beberapa kali, ya, untuk menunjukkan kepada Datuk Seri Anwar bahawa beliau ni orang yang sudah insaf, orang yang ingin ikhlas berjuang dalam Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan saya rasa tak mudah juga untuk Datuk Seri Anwar memberikan restu menerima Tun sebagai Perdana Menteri. Tetapi demi rakyat, dan Anwar memikirkan demi rakyat, dan beliau sedar beliau berada dalam penjara. Rakyat mahukan beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau berada dalam penjara. Tetapi daripada kita tidak boleh nak berjuang, tidak boleh meneruskan perjuangan, maka Anwar Ibrahim terima Tun sebagai Perdana Menteri. Dan ini patutnya Tun jadikan satu, kalau Tun ni orang yang ada nilai moralnya ataupun imannya, kalau orang yang beriman, yang selalu berpegang pada janji, tidak menipu dan juga tidak khianat, ya, dengan rakyat dan juga dengan parti. Dan sepatutnya Tun
selepas hampir 2 tahun ataupun selepas 2 tahun beliau sepatutnya memberikan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum kerajaan jatuh, kita dah melihat dah, ya, langkah-langkah Tun tidak ada sedikit pun rasa ataupun usahanya untuk menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila ditanya oleh wartawan, bila ditanya oleh sesiapa pun, bila beliau nak letakkan jawatan, beliau kata sehingga ekonomi pulih, kemudian beliau kata 2 tahun, kemudian beliau kata selepas APEC, macam-macam alasan, sehinggalah kita semua tahu bahawa pada mesyuarat Presiden, ya, Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum kerajaan Pakatan Harapan tumbang, di mana ada usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan pada malam itu, di mana desakan-desakan dibuat untuk Tun memberikan tarikh meletakkan jawatan. Tetapi Anwar Ibrahim ni orang yang bijaksana dan beliau tahu bahawa terdapat, ya, usaha-usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan, dan taktik itu digunakan oleh Azmin, Zuraida dan sebagainya. Beliau mahukan supaya Pakatan Harapan masa itu berpecah, dan beliau boleh gunakan alasan perpecahan Pakatan Harapan ini untuk menghalalkan tindakannya bersama dengan Muhyiddin untuk menubuhkan kerajaan baru. Ini taktik dia. Tetapi Anwar dapat baca dan Anwar segera, ya, menghalang tindakan ataupun taktik mereka, dan Anwar bersetuju bahawa Tun boleh jadi Perdana Menteri selepas APEC, tarikh kosong terpulang pada Tun dan sebagainya. Jadi ini amat mengecewakan Azmin. Sebab itu selepas mesyuarat Majlis Presiden, Azmin meninggalkan PC bersama dengan Zuraida, ya, merasa kecewa kerana cita-citanya untuk melihat perpecahan berlaku pada mesyuarat terakhir itu gagal. Ini kerana adalah di atas kebijaksanaan Anwar untuk menggagalkan perancangan jahat Azmin dan juga Muhyiddin dan juga Zuraida. Ya, ini Anwar boleh baca, dan saya pelik kenapa Tun tidak boleh baca. Sedangkan Tun tahu awal-awal lagi, bahkan Anwar setiap minggu datang berjumpanya di pejabat. Dan Anwar seperti mana yang kita sebut, yang kita tahu, Anwar pernah katakan bahawa beliau berjumpa dengan Tun bukan sembang-sembang kosong. Beliau menyatakan pandangan, teguran, kritikan, ya. Sebab Anwar tidak akan gunakan media di khalayak ramai untuk menghentam Tun. Di luar, Anwar selalu sebut bahawa kita hendaklah memberi kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi apabila beliau berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir di pejabat, banyak teguran yang Anwar berikan kepada Tun Dr. Mahathir, pandangan dan sebagainya, termasuk dengan isu Azmin menjadi Menteri Ekonomi, berjumpa dengan berapa ramai pemimpin UMNO, 20 lebih pemimpin UMNO ke rumahnya makan malam, ditawarkan dengan projek. Ini bukan kita sebut, ini didedahkan sendiri oleh seorang ketua bahagian UMNO dalam mesyuarat perwakilan. Beliau mengatakan beliau dapat projek daripada Azmin di rumah Azmin dalam makan malam. Dan perkara itu diketahui oleh Datuk Seri Anwar, dan beliau memberikan Dan beliau membuat teguran ini kepada Tun Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri supaya mengambil tindakan, kerana Azmin dilantik oleh Perdana Menteri mengeruti kabinet. Paling tidaknya Tun Dr. Mahathir memberi teguran kepada Azmin. Tetapi ini tidak berlaku, dan Azmin nampaknya bermaharjalela menggunakan jawatannya sebagai Menteri Kanan, pergi sana bagi tawaran peruntukan kepada Kelantan 4 juta dan sebagainya. Ya, bila warga Felda tanya tentang janji kita menghapuskan hutang Felda, kita jawab tak ada duit. Tak ada duit. Bila pelajar-pelajar bertanya tentang PTPN, kita pun kata kita tak boleh nak buat sebab tak ada duit. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh bagi kepada Kelantan, Terengganu duit berjuta-juta. Dan kita boleh bagi royalti kepada Kelantan dan Terengganu. Betul, memberikan royalti kepada Kelantan dan Terengganu itu ada dalam manifesto kita. Tetapi kita jangan lupa bahawa manifesto kita untuk menghapuskan hutang-hutang Felda dan hutang PTPN ini adalah juga dalam manifesto Pakatan Harapan. Takkan Mahathir tidak boleh memberi keutamaan mana satu yang patut diberi. Ya? Sepatutnya isu royalti boleh dikemudiankan sehingga ekonomi negara bagus dengan baik. Kita ada keuangan, kita boleh bagi royalti. Sepatutnya kita lebih dahulu utamakan nasib warga Felda dan juga anak-anak muda, pelajar-pelajar dalam hutang-hutang mereka dalam PTPN.
Tapi kita berikan kepada Kelantan dan juga Terengganu. Sebab apa? Sebab kita ada perancangan yang sebenarnya untuk mendapatkan sokongan daripada kerajaan negeri Kelantan Terengganu, iaitu daripada PAS. Dan tak pelik selepas itu Presiden PAS secara terbuka, ya, dan juga UMNO secara terbuka dalam parlimen menyatakan sokongan mereka kepada Tun Dr. Mahathir sehingga PRU yang ke-15. Sampai PAS sanggup menyatakan akan mengemukakan usul undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sampai PRU ke-15. Inilah yang menjadikan Mahathir rasa amat selesa, ya, terbuai dengan puji-pujian daripada pemimpin PAS. Ya, begitu juga dengan Azmin, Zuredah membuat kenyataan bahawa Tun Dr. Mahathir harus diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri sehingga PRU 15. Sebab apa kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan oleh Azmin, oleh Zuredah, oleh pemimpin PAS dan pemimpin UMNO? Sebab apa kenyataan ini dikeluarkan? Kerana mereka nak menghalang kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir selepas 2 tahun. Tun tahu, dan sebab itulah Tun membiarkan Azmin bermajalela, melupakan nasib warga Felda, melupakan anak-anak muda yang menghadapi hutang PTPN dan memberi royalti kepada Kelantan Terengganu, memberi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang ketika itu, ya, yang tidak pernah pun mereka perolehi sebagai pembangkang. Kita jadi pembangkang pun tidak dapat peruntukan, tapi kita beri. Waktu itu kita sanggup menghabiskan duit untuk ini, tetapi kita tidak sanggup menghabiskan duit untuk warga Felda. Sebab itulah sekarang ini bila kita jatuh sebagai kerajaan dan kita jadi pembangkang, satu masalah besar untuk kita menceritakan kepada warga Felda bagaimana kita nak meyakinkan mereka bahawa Pakatan Harapan akan membuat perubahan dan juga reformasi kepada negara. Sebab 22 tahun yang lalu reformasi ini tidak berjalan. 22 bulan kita memerintah. 20 bulan kita memerintah, Tun Dr. Mahathir gagal melaksanakan reformasi yang nampak, memberi kesan kepada rakyat. Sikit-sikit adalah, termasuk juga kadang-kadang ada yang benda yang baik, ya, benda yang baik tetapi dilaksanakan dalam keadaan suasana yang tidak begitu tepat, ya, ataupun timing lah. Memang niat tu baik tetapi timing tak kena, tapi kita buat walaupun tidak ada dalam perjanjian dan juga manifesto, tapi kita lakukan ini. Dan yang kita lakukan ini mendatangkan kesan yang tidak baik. Contohnya melarang menghisap rokok di kedai-kedai. Okey, itu satu niat yang baik oleh Menteri Kesihatan Datuk Zulkifli, yang saya tahu memang dia seorang yang tokoh politik yang begitu kurang berpolitik. Beliau bekerja dengan betul jujur dan sebagainya. Tetapi beliau lupa bahawa beliau ahli politik, ya. Niat beliau untuk melaksanakan arahan itu ataupun dasar ini, ya, tidak membenarkan anak muda merokok jalan. Satu niat yang baik tetapi timing, ya, dalam keadaan kerajaan kita belum begitu bagus, baru kata orang tu ibarat bayi yang baru bertatih-tatih nak bangun, ya. Sepatutnya benda ini tidak jadi pengutamaan ketika itu. Dalam keadaan anak muda waktu itu BSS mereka dirampas RM300 dikurangkan, dalam PTPN mereka tidak dapat ditunaikan, kita letak satu undang-undang bagi mereka. Bukan kita nak galakkan mereka merokok, bukan mereka. Bahkan saya ramai teman-teman, ya, teman-teman saya yang bukan orang yang merokok pun, tapi mereka tak setuju apabila undang-undang drastik seperti ini dilakukan dan menjauhkan lagi sokongan anak muda kepada kita. Apalah salahnya kita buat peraturan, contohnya merokok ini, peraturan yang secara bahasa ansur. Contohnya kalau di kedai-kedai makan, di dalam kawasan-kawasan yang tertutup, kita tak benarkan. Tapi kalau berada di kawasan luar kedai macam di meja-meja di luar dan sebagainya, kita benarkan dulu. Buat secara bahasa ansur. Tapi kita buat secara drastik, seperti juga kita keluarkan arahan meletakkan kerusi baby, kerusi dalam kereta sebagainya. Ini arahan, memang niat itu baik, tujuan itu baik, tetapi timing, ya, pelaksanaannya dan keadaan negara kita, dan keadaan kita baru lagi menjadi kerajaan dan banyak lagi perkara yang besar-besar yang masih belum kita dapat laksanakan. Kita ambil benda-benda begini yang rakyat yang mungkin sentiasa rakyat yang mungkin di atas pagar akan merasakan satu sukar, ya, untuk menerima dasar-dasar yang begini yang diadakan secara drastik.
Sebab itu saya katakan, apabila kemusnahan ini dalam 22 bulan kita menjadi kerajaan, kemusnahan ini berpunca dari Tun Dr. Mahathir. Mungkin ramai yang katakan ini adalah keputusan kabinet dan sebagainya. Betul, itu keputusan kabinet. Tetapi kekuatan politik pada Tun Dr. Mahathir itu pun sudah tak ada. Bagaimana dia nak bina kekuatan politik di kalangan ahli kabinet. Ya. Ahli kabinet pun dia lantik orang-orang yang dirasa dia boleh makan. Ya. Orang yang masa yang akan takkan melawan beliau dan sebagainya. Ya. Dan yang paling yang kita tak boleh maafkan apabila Tun Dr. Mahathir ini tidak langsung memberi ruang kepada bakal pengantinya Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk menggantikan beliau, walaupun sepatutnya dalam 22 bulan itu beliau sepatutnya sudah menunjukkan kesungguhannya untuk menyerahkan jawatan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tetapi beliau bukan sahaja nak tunjukkan kesungguhan, bahkan beliau menunjukkan sikap yang seolah-olah memang takkan serah Dato' Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau menunjukkan sikap egonya dan tidak berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok sewaktu mesyuarat terakhir, ya, mesyuarat terakhir Majlis Presiden Pertahanan Harapan, apabila Anwar mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri selepas APEC, dan tarikhnya terpulang pada Tun, sewaktu sidang media diadakan. Kalau tuan-tuan lihat balik waktu sidang media itu, apabila wartawan tanya bila Tun akan letakkan tarikh selepas APEC untuk memberikan jawatan kepada Anwar, Tun jawab, saya dapat mandat daripada Pakatan Harapan, terpulang pada saya lah bila saya nak letak, 1 hari sebelum PRU pun sebelum letak. Cara dia menjawab dan keadaan Anwar berada di sebelahnya ketika itu. Ya. Keadaan cakapnya masih ego, sombong, seolah-olah beliau rasa puas hati. Mesyuarat malam itu terpaksa tunduk kepada beliau. Ya, terpaksa tunduk kepada beliau kerana meletakkan beliau menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar terpaksa kosongkan tarikh, terpulang pada beliau untuk bila beliau nak letakkan jawatan. Sepatutnya kalau beliau ada sikap terima kasih, ya, ikhlas, paling tidaknya beliau katalah beliau berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim kerana mencadangkan beliau menjadi Perdana Menteri, sehingga saya boleh berunding dengan Anwar bila waktu tertarikh yang sesuai untuk serahkan jawatan. Tapi beliau tak sebut. Beliau sebut terpulang pada saya nak letak bila 1 hari sebelum PRU 15 saya boleh letak. Tengok, jawapan ini jawapan yang seolah menghina Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang memberikan beliau ruang untuk terus menjadi pemimpin. Jadi inilah balasan yang Allah tunjukkan kepada Dr. Mahathir, bahawa beliau telah pun diaibkan, beliau telah pun dimalukan, ya, seluruh dunia. Beliau nak letak muka di mana, ya, bila letak jawatan, kemudian ahli parti sendiri tolak beliau dipecat oleh SUK-nya. Tak pernah berlaku dalam mana-mana parti pun, ya. Hatta parti yang paling kecil, parti PSM, parti kita dulu ke, atau parti Semangat 46, parti-parti yang nyamuk-nyamuk dulu pun tak pernah berlaku presiden mereka dipecat oleh SUK, oleh budak pejabat. Tapi Tun Dr. Mahathir yang dikatakan seorang negarawan, tokoh hebat apa semuanya, tapi akhirnya dalam parti dia dibuang oleh SUK partinya dan ditinggalkan oleh ahli partinya yang beliau angkat, yang beliau yakin, ya, yang beliau asaskan, tapi beliau dibuang. Ini Tuhan tunjuk bahawa bagaimana egonya Tun Dr. Mahathir akhirnya dimalukan, bukan oleh Anwar Ibrahim, tetapi dimalukan oleh ahli partinya sendiri. Sebab itu saya rasakan bahawa sudah tibalah masanya Pakatan Harapan menjauhkan diri kita daripada manusia seperti ini, dan tak usahlah kita gunakan alasan kita nak dapat mandat rakyat, kita gunakan alasan kita harus bekerjasama dengan sesiapa sahaja walaupun Tun, kerana Tun lawan UMNO. Tetapi kita harus tahu sesiapa boleh bantu kita, tetapi jangan kita sesekali sanggup bersama dengannya mengikut kehendaknya. Kalau Pakatan Harapan itu ada Majlis Presiden, keputusan Pakatan Harapan itu nak ada dipegang dan kita gigit kuat-kuat di mana saja kita bincang, inilah keputusan yang kita patut bawa. Jangan kita bercakap dalam Pakatan Harapan kita nak Perdana Menteri orang ini, bila kita berunding tengok ini ada cadangan daripada Tun, maka kita pun ubah, dan ini akan menyusahkan. Bagaimana kita tidak berpegang dengan apa yang sebenarnya. Dan kita lupa bahawa sekarang ini Tun Dr. Mahathir bukan lagi sebahagian daripada
Pakatan Harapan, ya. Parti barunya Parti Pejuang pun, ya, bukan berada dalam mana-mana gabungan, ya, bukan berada dalam mana-mana bergabungan. Pakatan Harapan tak ada, dalam Perikatan pun tak ada, dalam Muafakat Nasional pun tak ada, bahkan mungkin tak tahu sama ada Pejuang ini telah pun didaftarkan dan boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dan saya dengar bahawa Pejuang pun telah berkata PRU akan datang, beliau nak parti ini akan bertanding tidak kurang boleh ber-35 kursi. Saya kata, saya fikir biarlah, ya, Pejuang ini beragangan, ya, dengan mimpi-mimpi indah mereka. Beliau bukan boleh saja, Pejuang bukan saja boleh bertanding 35, bahkan 222 kursi pun kita boleh benarkan, kita tak ada masalah, ya, sebab Pejuang bukan dalam Pakatan Harapan. Bertanding 222 kursi parlimen pun tidak ada masalah. Cuma dalam Pakatan Harapan kita ada peragian kursi kita tertentu, dan jangan sesekali kita melibatkan parti ini di dalam Pakatan Harapan, kerana ini akan menjadikan parti kita seperti masalah yang dihadapi oleh Parti Perikatan Nasional, seperti masalah yang dihadapi oleh Muafakat Nasional. Mereka pun bermasalah sekarang ini kerana mereka ada Muafakat Nasional, mereka ada Barisan Nasional, mereka ada Perikatan Nasional. Tiga-tiga ini kita pun nak tahu di mana mereka gunakan untuk dalam pilihan raya akan datang. Ya. Jangan kita cuba untuk mendatangkan masalah, kerana kita sudah ada tiga parti yang asas penubuhan Pakatan Harapan, iaitu Keadilan, DAP, Amanah. Apa salahnya kita fokus ke tiga parti ini untuk berdepan dengan Muafakat, Perikatan, Barisan Nasional? Saya rasa kita ada lebih peluang lebih baik. Kalau kita terima juga Pejuang di dalam Pakatan Harapan, kita akan menjadikan satu masalah di dalam Pakatan Harapan. Bukan sahaja peragian kerusi, tetapi rekod-rekod mereka, terutama Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ini, saya rasa, saya baru-baru ini saya ada buka, saya buka bancian ataupun kaji studi melalui Facebook, sudah hampir 5,000, ya, 4,000 lebih 5,000. Memang tidak bolehlah dijadikan satu muktamad lah keputusan itu, tapi paling tidak boleh gambarkan bahawa 4,000 ke hampir 5,000 yang memberi pandangan 97% tidak mahu Tun berada dalam Pakatan Harapan. Ya, ini kita punya bancian. Memang semua bancian pun tidak boleh jadi satu keputusan muktamad, sama ada daripada AID ataupun daripada Merdeka Center dan sebagainya, bukan muktamad. Tetapi gambaran menandakan bahawa Tun Dr. Mahathir ini ditolak ramai orang. Ya, sebab itu kita tak pelik dalam PRK selagi kita bawa nama Tun Dr. Mahathir, ia tidak memberi keuntungan kepada Pakatan Harapan. Bahkan kalau saya lihat, ya, dalam page-page pemimpin DAP sendiri pun, ya, seperti Anthony Locke dan sebagainya, bila beliau bercerita tentang sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, komen-komen yang daripada kaum Cina begitu banyak menghentam. Ya. Dan orang Melayu juga menolak Tun Dr. Mahathir. Kita kena ingat, sekarang Tun Dr. Mahathir bukan saja mendapat sokongan daripada orang Melayu, dia tak dapat sokongan daripada orang Melayu. Bahkan beliau tidak dapat sokongan daripada kaum-kaum yang lain. Apatah lagi di Sabah dan Sarawak. Jadi di mana keuntungannya, ya, kepada Pakatan Harapan untuk kita nak pelihara orang tua ni? Sebab itu saya katakan, kita ada asas sebenarnya untuk menolak Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan, dan Tun Dr. Mahathir tahu mengapa kita begitu kritis terhadap beliau. Ya. Beliau tahu beliau telah melakukan kesalahan, tetapi egonya, ya, beliau tidak mahu mengaku kesalahan. Mereka akan meletakkan kesalahan ini kepada orang lain, meletakkan kesalahan ini kepada Azmin, meletakkan kesalahan ini kepada Muhyiddin, yang kita pun tahu memang salah. Dan paling tak logiknya, dia juga mengaitkan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya, oleh kerana Dato' Seri Anwar Ibrahim katanya tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu di mana datangnya hujah untuk mengatakan Dato' Seri Anwar Ibrahim ini tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Mana kenyataan Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Tun kena letak jawatan pada tarikh sekalian, pada tempoh sekalian untuk saya jadi Menteri? Tak ada. Bahkan yang selalu dengar daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim adalah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ini yang selalu dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim. Yang selalu mendesak Tun letak jawatan adalah penyokong-penyokong, dia orang atas pagar, ya, aktivis media sosial dan sebagainya, kerana mereka tahu kalau mereka biarkan
Ya, nak tunggu Anwar mendesak Tun Anwar takkan desak. Tetapi kalau kita biarkan, Tun ni akan jadi menteri sampai dia mati. Sebab itu kita ada desakan. Ini bukan arahan daripada Anwar Ibrahim. Ini adalah kesedaran daripada penyokong-penyokong yang kenal dan meneliti dan mengikuti ya, cara-cara Tun menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kita tak yakin. Kalau kita tak tegur, kalau kita tak tekan Tun Dr. Mahathir ini, ya, Anwar takkan desak. Sebab itu kita kena tegas. Penyokong-penyokong kena tegas. Seperti sekarang ini. Nak tunggu Anwar mengeluarkan kenyataan untuk menolak Tun dalam Pakatan Harapan, saya rasa tak mungkin. Ya? Sebab Anwar ni jiwanya besar. Dia kena dengar dulu pandangan pemimpin DAP. Dia kena dengar dulu pandangan Amanah. Selagi Amanah kata boleh terima Tun, DAP kata boleh terima Tun, Anwar kata okey. Kan? Kalau Tun tak mau terima dia pun, tidak ada masalah. Yang nak jauhkan diri daripada Anwar Ibrahim ni, Tun dengan Anwar ini, tidak boleh nak bersama sekarang ini, bukan Anwar Ibrahim. Kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri. Ya, kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri. Beliau sendiri menyatakan beliau tidak boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ya, saya akan bekerjasama dengan Amanah, saya akan bekerjasama dengan DAP, tetapi tidak ada bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sebab itu, saya katakan bahawa Anwar ini berjiwa besar, walaupun Tun Dr. Mahathir tak mahu kerjasama dengan dia, tetapi Anwar Ibrahim tidak ada masalah sekiranya Amanah ataupun DAP mahu menjalin kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi bagi kami, terutamanya anggota keadilan, kita akan bersama dengan Anwar Ibrahim kerana bukan kerana kita taksub kepada batang tubuhnya, ya, sebab kita pun faham daripada awal-awal sewaktu kita nak meletak Tun sebagai calon Perdana Menteri dulu pun bukan mudah. Ramai daripada golongan reformasi, hotel reformasi, orang yang terlibat dengan reformasi yang menentang ya, cadangan untuk meletakkan Tun. Tapi akhirnya bila kita menghormati pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dengan berat hati, ya, tapi kita yakin bahawa ijtihad oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kita terima Tun ya, demi kepentingan negara, maka kita lupakan. Tapi apa yang kita dapat daripada pengorbanan dilakukan ini, ya. Dan kita lihat sekarang ini yang Anwar tak ada masalah, Anwar boleh teruskan kerjanya. Beliau sebagai ahli parlimen tidak meninggalkan kawasan Parlimen Protestant. Beliau membantu parti, beliau menggerakkan parti, dan sekarang ini beliau bekerja keras di Sabah untuk membantu warisan. Tidak ada masalah. Walaupun orang kata Syafiq Abdal tidak memberi kerjasama untuk Anwar jadi PM, itu tidak masalah. Sebab itu bukannya perjuangan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Ya? Warisan tidak mahu sokong beliau jadi Perdana Menteri, itu tidak ada masalah. Kerana Anwar nak jadi pemimpin bukan kerana atas paksaan. Ya? Beliau nak jadi pemimpin apabila diangkat oleh rakyat. Kalau rakyat angkat beliau jadi pemimpin. Bukan kerana Syafiq Abdal, bukan kerana Tun Mahathir. Ya? Bukan kerana Tun Dr. Mahathir. Sebab itu untuk PRU akan datang, keadilan harus nekat, ya, keadilan harus nekat. Bahawa apa pun yang berlaku pada Parti Keadilan, sama ada Pakatan Harapan ini boleh digabungkan seperti dahulu, maka kita bekerjalah seperti dahulu. Dan sekiranya terpaksa keadilan ini bertarung bersendirian, kalah atau menang, kita harus bersedia untuk bertarung bersendirian. Sekali-kali kita harapkan supaya tidaklah lagi kita terjebak ya dengan permainan ataupun muslihat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak mengatakan bahawa kesemuanya harus kita tolak. Kemungkinan ramai lagi dalam parti Tun Dr. Mahathir Pejuang sekarang ini yang betul-betul ikhlas, orang yang jujur dalam perjuangan, ya. Mereka boleh bersama dengan kita. Tetapi untuk menerima kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya rasa cukuplah buat Pakatan Harapan, dan janganlah kita memberikan sedikit ruang pun pada beliau untuk mengkucak-kacirkan kembali Pakatan Harapan. Cukup kita memaafkan beliau apabila kita menerimanya mengetuai Pakatan Harapan, tetapi beliau tidak sedikit pun berterima kasih. Bahkan beliau melupakan terus pemimpin-pemimpin
dalam Pakatan Harapan apabila beliau membuat keputusan yang penting, iaitu untuk meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan Perdana Menteri adalah satu jawatan yang begitu penting, satu tindakan yang begitu penting yang tidak seharusnya beliau lakukan bersendirian, ya. Kalau beliau diangkat oleh Pakatan Harapan, beliau diangkat oleh Majlis Presiden untuk menjadi Perdana Menteri, mengapa beliau meletakkan jawatan, beliau membelakangkan Majlis Presiden? Ini persoalannya. Dan beliau terbukti juga, ya, bila beliau meletakkan jawatan, beliau bukan sahaja khianat Pakatan Harapan, beliau juga cuba sabotaj Pakatan Harapan. Apa buktinya? Apabila beliau meletakkan jawatan, apabila beliau nak kembali menjadi Perdana Menteri, beliau kata beliau nak jadi Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan. Kerana beliau sangkakan bahawa UMNO, PAS, ya, parti-parti lain mungkin sokong beliau jadi Perdana Menteri semula, tapi atas nama kerajaan perpaduan. Ada menteri daripada UMNO, ada menteri daripada PAS, dan beliau kata beliau akan lantik juga proporsional, ya, menganggoti kabinet dalam kerajaan perpaduan. Kerajaan yang beliau, kerajaan perpaduan yang ingin beliau wujudkan untuk menjadi Perdana Menteri kali yang ketiga. Kenapa beliau sebut kerajaan perpaduan? Kenapa beliau tidak kata untuk menjadi Perdana Menteri untuk bawa balik Pakatan Harapan? Memang beliau nak hancurkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Oleh itu beliau timbulkan, ya, isu mengenai kerajaan perpaduan. Alhamdulillah, niatnya untuk menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan perpaduan ini tidak disetujui oleh PAS, tidak disetujui oleh UMNO, bahkan Pakatan Harapan pun tidak bersetuju. Dan akhirnya beliau baru nak kembali balik kepada Pakatan Harapan. Tetapi memang terlambat usaha beliau, dan di situ pun kita dah nampak bahawa usaha beliau untuk menghancurkan Pakatan Harapan apabila beliau ada niat untuk mengadakan kerajaan perpaduan, ya. Sebab apa beliau nak jadi kerajaan perpaduan ni? Sebab beliau nak jadi Perdana Menteri sekali lagi di bawah kerajaan perpaduan. Apabila beliau jadi Perdana Menteri sekali lagi, jangan kita desak beliau serah pada Anwar, kerana beliau akan kata ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan tidak pernah menjanjikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Yang menjanjikan itu adalah kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni kerajaan Pakatan Harapan dah tak ada, yang adalah kerajaan perpaduan yang saya jadi Perdana Menteri. Terpulang pada saya, bila saya nak letak jawatan, terpulang pada saya nak serah kepada siapa. Ini matlamat Tuan Mahathir. Sebab itu beliau menyebut tentang kerajaan perpaduan. Mengapa beliau harus cerita tentang kerajaan perpaduan sedangkan beliau dah ada kerajaan Pakatan Harapan? Apa salahnya beliau pulihkan kembali kerajaan Pakatan Harapan? Kerana beliau tahu selagi beliau berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, nama Anwar Ibrahim itu tetap menghantui fikirannya. Dan beliau tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab apa? Saya tak tahu. Sebab apa? Begitu takutnya beliau kepada Anwar Ibrahim. Saya tak tahu. Sebab, tapi bagi kita penganalisis politik semua tahu rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah bersama dengan Dr. Mahathir, dan kita tahu bagaimana Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri. Kita tahu rekod kecemerlangannya, sampai sekarang pun tidak ada kes penyelewengan yang boleh dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu latar belakangnya, kita tahu kebolehannya, kita tahu pengaruhnya di luar negara, kita tahu tentang keluarganya, bagaimana, ya, moral keluarganya kalau dibandingkan dengan lain-lain pemimpin, sama ada tone, mukris dan sebagainya. Kita tahu, banyak cerita kita tahu. Dan yang paling saya fikir yang paling tone takut Anwar jadi Perdana Menteri ini adalah dia bimbang sekiranya Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri yang jauh lebih hebat daripada beliau, ya, yang jauh lebih hebat daripada beliau, dan beliau mahu sejarah merakamkan. Okey, ini masalah dia, gangguan internet dan juga. Okey, saya nak baca pun komen tak dapat baca. Okey, terima kasih. Yang masih lagi bersama dengan saya, lagi sikit masa kita nak cerita baru-baru ini, ya. Baru-baru ini Azmin ceritakan bahawa beliau lebih selesa untuk bersama dengan UMNO dan juga PAS. Itu beliau perasan lah. Sama ada UMNO dan juga PAS selesa dengan Azmin, kita tak tahu. Apa yang kita tahu setiap hari UMNO dengan PAS
hentam beliau lah ya, berada dalam Perikatan Nasional. Sebenarnya keadilan yang lebih selesa bila Azmin tidak ada dalam parti ini, dan kita rasa bertuah kerana setelah beliau bersama dengan gerombolannya keluar dari parti, dan ada yang beberapa orang yang telah pun dipecat ya, perkara-perkara ini, maka kita lihat keadilan lebih tenang ya, lebih tenang dan istiqamah dan terus memegang dengan prinsipnya, kerana kita tahu selama ini bila Azmin berada dalam parti, berbagai krisis berlaku dalam parti, kerana beliau mahukan keadilan sentiasa berada di bawah tapak kaki je ya. Kita lihat waktu Azmin menjadi timbalan presiden, sewaktu itu Datuk Seri Anwar berada dalam penjara dan presiden adalah Datuk Seri Wan Azizah, di mana beliau mengambil kesempatan di atas kelembutan dan juga kejujuran Datuk Seri Wan Azizah ketika itu, yang banyak ya bersabar, begitu bersabar dan kerana Azmin, sehingga satu peringkat di mana beliau menggunakan kuasanya ya, menandatangani beberapa watikah di suatu peraya negeri di Sarawak ya. Dan sehingga kita keadaan DAP bertembung sesama sendiri kerana di atas perbuatan Azmin yang tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Wan Azizah selaku Presiden Parti. Dan banyak lagi lah ya berlaku macam-macam peristiwa pelantikan calon dan sebagainya, di mana dikawal sewaktu itu oleh Azmin Ali. Dan apabila Anwar keluar daripada penjara, beliau cuba juga untuk mempengaruhi Anwar agar sentiasa akur dan juga sentiasa mendengar apa yang beliau mahukan dalam parti. Tapi malangnya kali ini beliau tidak dapat untuk mengawal Anwar seperti mana beliau berdepan dengan Datuk Seri Wan Azizah. Datuk Wan Azizah ni ialah seorang perempuan ya, seorang perempuan. Beliau seorang pemimpin yang begitu banyak sabarnya ya, seorang perempuan, walaupun tegas tetapi tegas seorang wanita seperti mana ibu dengan ayah tentulah ada bezanya ya, takkan sama ya. Di situlah Azmin ambil kesempatan di atas kelembutan Datuk Seri Wan Azizah, dan ketika itu maka terpaksa beberapa pimpinan lain tampil untuk membela Datuk Seri Wan Azizah, sepertinya Saudara Hafiz Ramli ya. Beliau tampil apabila beliau melihat begitu sekali Azmin melakukan kepada Datuk Seri Wan Azizah ya, tidak sanggup mereka nak lihat, maka sebab itu Rafizi tampil untuk menentang Azmin, kerana beliau lihat bahawa sekiranya dibiarkan Azmin ini dengan sikapnya, dengan perangainya macam tu, yang tidak tahu nak menghormati orang, tidak tahu menghormati presiden dan sebagainya, jadi parti akan hancur. Sebab itulah di antara sebab Rafizi menentang Azmin selaku menemput jawatan sebagai timbalan presiden. Dan kerap kali dalam kempen-kempennya Rafizi menyatakan bahawa sekiranya Azmin ini menang sebagai timbalan presiden, percayalah Azmin ini akan khianat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan beliau akan khianat kepada parti. Masa itu ramai yang tak percaya ya, ramai yang tak percaya apa yang Rafizi sebut. Ramai yang kata takkanlah Azmin nak khianat, ini orang paling lama dalam reformasi, orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, pernah jadi menteri besar yang hebat konon-kononnya, takkanlah dia nak khianat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam politik. Tetapi apa yang Rafizi sebut tak pun dapat kita lihat dan kita buktikan, dan memang benar. Setelah beliau menjadi menang sebagai timbalan presiden, beliau seolah-olah tidak lagi menghormati Anwar Ibrahim ya. Kalau dulu beliau tidak menghormati Datuk Seri Wan Azizah, beliau tidak menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak datang mesyuarat parti dan sebagainya ya, dan sentiasa mencari alasan untuk menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang rakus, sudah lama ya Azmin sudah dipecat, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kata orang mempunyai pemaaf tahap dewa, sehingga membiarkan ya. Ini mungkin satu kelemahan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah ya, bila kelembutannya ataupun sikap pemaafnya yang keterlaluan, sehingga ada yang mengambil kesempatan. Dan akhirnya kita lihat sendiri bahawa Azmin menunjukkan belang dia yang sebenar,
bahawa beliau bukannya berjuang untuk parti, beliau bukan berjuang untuk reformasi, bahkan beliau adalah pengkhianat yang akan dikenang sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman. Tidak berlaku dalam sejarah kita sebuah kerajaan ditumbangkan tanpa melalui pilihan raya. Dan pada tahun ini, ya, pada Februari tahun ini, sejarah ini tercipta dan orang yang tercatat dalam sejarah akan datang adalah Muhyiddin dan juga Azmin, serta dibantu oleh UMNO dan juga beberapa orang lebay-lebay yang kemaruk nak jadi menteri. Jadi kalau kita tanya lebay, ini cerita pasal lebay lah pula kan. Kalau kita tanya lebay, mereka kata saya tak khianat. Yang khianat itu Azmin. Ya, yang khianat itu Muhyiddin. Kami tak terlibat. Tetapi dia nak tipu siapa sebenarnya, ya? Yang berkumpul di Sheraton sebelum kegiatan kajian itu, ramai lebay yang pakai jubah berada di Sheraton ketika itu, ya. Yang berjubah berserban tebal-tebal berada di Sheraton. Mereka buat apa di Sheraton? Ya, adakah mereka adakan majlis usrah, pengajian agama, ataupun ceramah agama, ataupun beri tazkirah kepada Azmin, beri tazkirah kepada Muhyiddin? Apa yang mereka bincang di Sheraton? Kalau tidak membincangkan bagaimana diatur kajian Patah Harapan? Ya, bagaimana diatur kajian Patah Harapan? Tapi yang jadi orang yang berperanannya adalah Muhyiddin dan juga Azmin, itu betul. Tetapi ya, menyokong dari belakang, yang menjadikan perancangan mereka berjaya. Kalau tidak UMNO dan PAS, siapa lagi? Ya, kalau tanpa sokongan dengan UMNO dan PAS, pengkhianatan tak akan berlaku. Ya, pengkhianatan tak akan berlaku. Sebab itu pada asalnya saya bersetuju apabila UMNO dan PAS mengambil pendirian untuk bubar parlimen. Itu cara yang paling wajar lah, ya, sebagai parti politik yang tak mahu dilibatkan dengan pengkhianatan seperti itu. Sepatutnya mereka minta supaya dibubar parlimen. Tetapi apabila tawaran dibuat, tawaran jadi menteri, ya, jadi GRC dan sebagainya, maka mereka lupa pada prinsip ini dan mereka memberikan kerjasama atas pengkhianatan ini yang berlaku. Ya, jadi golongan lebay tak payah nak sembang, tak payah nak main dengan dalil-dalil agama dan sebagainya. Kami bukan terlibat dalam pengkhianatan. Kami lihat pintu yang terbuka, maka kami pun masuk. Ini akhlak macam mana ni? Ya? Bolehkah kita bagi tahu saya rompak kedai itu sebab kedai itu tak dikunci? Sebab tuan di kedai itu lupa nak kunci pintu, maka saya ambil, saya rompak. Ini bukan satu hujah yang boleh kita jadikan hujah. Ya? Ataupun saya tak rompak, yang merompak ni Muhyiddin, Azmin, saya tak rompak pun kerajaan. Tetapi hasil rompakan itu diberi kepada kamu dan kamu gunakan, ya. Macam orang rompak bank lah. Saya tak rompak bank, tapi duit rompakan itu bagi kepada kamu belanjakan duit itu. Jadi samalah bersubhat. Jadi tak payahlah, ya, gunakan dalil agama untuk menghalalkan, ya, kerjasama kamu dalam pengkhianatan ini. Sepatutnya kamu malu, ya, sebagai sebuah parti Islam. Sepatutnya kamu menunjukkan moral, ya, moral yang bagus, yang terbaik kepada semua parti lain, bahawa inilah parti Islam yang sanggup menolak sebarang jawatan secara tidak bermoral. Ini Haji selalu sebut moral. Bila orang bertanya tentang At-Takiri, Haji sebut pasal moral dan sebagainya. Sedangkan beliau jadi menteri, jadi duta khas pun tidak melalui cara yang bermoral. Dapat jawatan dalam kerajaan yang diangkat dengan cara tidak bermoral. Jadi bagaimana mereka nak bercakap tentang moral? Sebab tu saya amat tabik dengan Parti Keadilan. Amat tabik dengan Parti Keadilan. Tidak menggunakan nama Islam dalam parti, tapi melaksanakan antara prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Ya, tidak mengkhianati demokrasi, tidak menghormati mandat rakyat. Itu adalah prinsip Islam. Menghormati perjanjian. Ya. Kalau Anwar ini orang yang kemaruk kepada jawatan, sebab tu tawaran dibuat kepada Dato' Seri Ibrahim. Terimalah Tun sebagai Perdana Menteri, 6 bulan akan datang kamu jadi Perdana Menteri. Ya. Kalau dibagi kepada kita yang tidak ada kekuatan seperti Dato' Seri Ibrahim, mungkin kita terima. Sebab 6 bulan bukan lama pun. Pejalan celik dah jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar bukan orang yang lupa, ya, bukan orang yang macam tu, bukan orang yang pandang jawatan itu, ya, tapi Anwar pandang jauh, bahawa beliau katakan tak apalah 6 bulan, usahakan 6 bulan. Kalau orang nak khianat dia,
apatah lagi dengan Tun Dr. Mahathir ini, usah diberi 6 bulan, 6 jam pun Tun Dr. Mahathir boleh buat apa saja kepada negara ini. Sebab itu Anwar sanggup tak jadi Perdana Menteri, bahkan Anwar sanggup tunggu PRU yang akan datang. Kalau ahli parlimen tak sokong pun tak ada masalah, ya, sebab beliau dah berpuluh tahun beliau berjuang. Beliau pernah berada dalam penjara, beliau pernah dipukul dan sebagainya. Setakat nak tunggu PRU akan datang, tidak ada masalah bagi Anwar. Kalah menang pun tidak ada masalah, kerana Parti Keadilan dah biasa dengan kekalahan. Kita pernah kalah sehingga kan ada satu kerusi parlimen saja yang tinggal, tunggal di parlimen, itu Datuk Seri Wan Azizah. Tapi kita masih mampu bertahan, kita mampu membina kekuatan di peringkat akar umbi. Dan hingga hari ini Keadilan telah mencetak 1 juta keahlian. Walaupun pengkhianat-pengkhianat keluar, walaupun digembar-gemburkan Azmin membawa ramai orang Keadilan bawa keluar, tetapi Parti Keadilan terus unggul dengan penambahan ahlinya. Sebab itu saya katakan bahawa Azmin sebenarnya gagal, ya. Beliau kecewa kerana beliau ingatkan beliau keluar daripada Parti Keadilan, beliau dapat bawa ahli yang ramai dan beliau nak bentuk parti baru. Beliau nak jadi presiden, beliau nak bentuk parti baru, maka beliau wujudkan beberapa NGO sebagai test market, ya, seperti Pemuda Negara, Community, macam-macam lah. Ya, ada 3 NGO, NOW now. Tubuhkan NGO ini, beliau rekrut orang-orang daripada Parti Keadilan, tarik orang daripada Parti Keadilan, orang-orang untuk bersama dengan NGO ni atas konon-kononnya program kebajikan, ya, peruntukan dikeluarkan oleh kerajaan pintu belakang ni untuk mereka gerak ke aktiviti nak test market berapa ramai yang menyertai NGO ini, dan kemudian mereka cadangnya untuk nak tubuhkan parti baru, ya. Tapi malangnya bila mereka buat program-program di bawah NGO, sambutannya amat mengecewakan, ya, dan beliau tak berani nak tubuh ke parti baru. Akhirnya beliau melutut dengan Parti Bersatu, ya. Seorang timbalan Presiden Parti Keadilan, sebuah parti yang besar dalam negara ini, akhirnya berada dalam Parti Bersatu, tidak ada perjawatan dan melutut dengan Muhyiddin Yassin. Inilah keaiban yang Allah tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada para pengkhianat, bagaimana apa yang mereka kejar tak dapat, apa yang mereka kendong keciciran. Sekarang ini mereka hanya ada kekuatan apabila berada dalam menjadi menteri dan berada dalam kerajaan yang entah bila-bila masa, tunggu masa saja akan tumbang, kerana setiap kali dalam parlimen tidak pernah melangkaui 112, ya, sokongan mereka dapat dalam parlimen 111 109 bagi Pakatan Harapan. Jadi memanglah kerajaan ini kerajaan yang tak kukuh, dan sudah mestinya kita, ya, di luar ni patutnya bersatulah, ya, dalam Pakatan Harapan. Kita kembali kepada semangat pengharapan sebelum PRU 14 yang lalu. Kita tidak ada rugi pun kalau kita lupakan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kita jadikan Pakatan Harapan ini satu pembangkang yang berkualiti, yang berpegang dengan prinsip, ya, yang tak mudah untuk ditipu, untuk ditipu 2-3 kali, ya. Dan kita sanggup, ya, menjadi pembangkang sekiranya inilah pilihan yang kita ada untuk merubah kerajaan bagi menanti PRU yang ke-15. Dan sekiranya sebelum PRU kerajaan ini tumbang pun, sekiranya ditakdirkan kita menjadi kerajaan, maka kita jadilah kerajaan. Sekiranya ditakdirkan kita terpaksa menanti PRU yang ke-15, kita nantikan PRU ke-15. Jadi janganlah kita terbayang-bayang dengan jawatan yang ada sewaktu kita jadi kerajaan, jadi menteri dan sebagainya. Kita ambil langkah yang singkat, terpaksa berpakat dengan orang yang pernah khianat kita kerana semata-mata untuk nak jadi kerajaan, semata-mata atas dasar dapatkan mandat rakyat. Sedangkan mandat rakyat paling besar sekali adalah untuk mewujudkan kerajaan yang betul-betul melaksanakan reformasi. Bukannya mandat rakyat diberi kepada kita untuk mengangkat Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri semula. Itu bukan mandat rakyat, ya. Itu bukan mandat rakyat. Bahkan rakyat akan melihat sekiranya kita mengangkat Tun, bawa Tun kembali dalam Pakatan Harapan, bahawa rakyat akan melihat bahawa Pakatan Harapan ini tidak pernah belajar daripada kesilapan, bahawa Pakatan Harapan ini cuba mengulangi balik kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan selama 22 bulan dulu, ya, apabila kita meletakkan orang bukan pada tempatnya. Mungkin itu satu kesilapan, satu ijtihad yang kita terpaksa akui bahawa kita tersalah membuat ijtihad dahulu apabila meletakkan Tun
sebagai Perdana Menteri. Itu terpaksa kita akui ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita belajar bahawa tidak boleh kita mengangkat orang yang anti reformasi untuk melaksanakan reformasi. Kita mesti ambil orang yang ada jiwa reformasi, orang yang berprinsip, yang tegas untuk menjadi pemimpin kalau sekiranya kita benar-benar untuk melaksanakan reformasi dalam negara kita. Bukan kita angkat orang-orang ini serta-merta kita rasa orang ini ada sokongan dan sebagainya, ya. Sampai sekarang pun kita tak nampak apa sokongan, ya. Kalau mereka katakan kita mahu Tun, kena Tun sahaja yang dapat sokongan, sampai sekarang pun Tun tak dapat sokongan, sampai sekarang pun Syafiq Abdal tak ada sokongan, dan Anwar Ibrahim juga tidak ada sokongan. Maka cara dia apa dia? Cara dia kita kembali bersatu, bekerja, dapatkan balik kesokongan daripada rakyat, dan kita bagi mereka-mereka yang khianat, kita lupakan. Bagi mereka yang telah kita bagi peluang untuk jadi pemimpin dan mereka khianat dengan amanah yang diberikan, kita lupakan, ya. Cukuplah sekali kita memaafkannya. Kalau Tun Dr. Mahathir melakukan kesilapan berulang kali, tak sepatutnya, ya, Parti Harapan menerima Tun untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Bahkan tak sepatutnya pun kita memberi kerjasama kepada orang yang pernah merosakkan, ya, nama dan imej Pakatan Harapan ini. Jadi kalau Tun nak bantu kita, tidak ada masalah, boleh bantu. Tetapi janganlah semata-mata kerana itu maka kita katakan bahawa PH harus terima Tun kembali dan kita boleh dengar apa pandangan Tun dan sebagainya, ya. Jadi kita lupakan, kita anggap Tun sebagai orang rakyat biasa dan tidak ada kena-mengena dengan PH. Dia nak tolong siapa, tolonglah, ya. Dan kita abaikan apa saja apa yang beliau perkatakan, ya. Dan bagi saya, Tun dah tak ada dalam kamus Parti Harapan. Saya harap pemimpin Parti Harapan juga begitu. Janganlah lagi bawa nama Tun, ya, atas nak jual nama mandat rakyat kononnya, atas nama Tun juga melawan UMNO, Tun juga melawan PAS, ya. Jadi kita kena lihat sejarah suatu pengalaman kita, suatu Tun memimpin Parti Harapan. Banyak sangat, ya, yang telah beliau lakukan yang tidak selari dengan perjuangan kita dalam Parti Harapan, dan kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya beliau lakukan. Dan ada banyak tindak tanduk beliau yang ternyata, ya, memang ada perancangan untuk sabotaj Parti Harapan. Dan yang saya rasa paling besar untuk kita jadikan alasan untuk tolak Tun adalah cubaan Tun untuk mengkhianati Parti Harapan. Bila beliau meletak jawatan, beliau nak tubuhkan kerajaan perpaduan, iaitu dengan cara meninggalkan Parti Harapan, ya. Beliau sanggup tinggalkan Parti Harapan dan beliau nak jadi Perdana Menteri di atas nama kerajaan perpaduan. Di situ nampak jelas bahawa Tun bukan orang istiqamah dengan Parti Harapan, tetapi istiqamahnya adalah untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Bila beliau gagal mendapat sokongan memujudkan kerajaan perpaduan, barulah beliau kembali balik semula kepada Pakatan Harapan. Jadi sikap ini sepatutnya tidak harus kita layan lagi, kerana orang ini tidak ada keikhlasan langsung dengan Pakatan Harapan. Orang ini hanya untuk menjadi Perdana Menteri, orang ini hanya untuk menghalang Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi jangan kita terperangkap dengan kata-kata, ya, kononnya beliau ni anti rasuah dan sebagainya, ya. Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana Anwar adalah mengetuai parti berbilang kaum. Kita nak Perdana Menteri orang yang mempunyai parti Melayu dan sebagainya. Kenapa tak sebut nama Mak Sabu? Amanah parti Melayu. Tapi kenapa pilih Syafiq Abdal? Kenapa bersetuju dengan Syafiq Abdal? Syafiq Abdal parti warisan, parti berbilang kaum di Sabah, yang sebenarnya hatinya memang tidak mahu kepada Anwar Ibrahim. Tapi beliau mencari alasan apa sebab beliau tak mahu kepada Anwar Ibrahim. Kononnya Anwar Ibrahim memimpin Parti Keadilan, sebuah parti yang berbilang kaum. Itu alasannya, ya. Kalau inilah alasannya, kalau inilah prinsip Tun Dr. Mahathir, sepatutnya beliau tidak menyertai Pakatan Harapan pada sebelum PRU lalu, kerana Parti Keadilan ini Tun sendiri tahu, lama beliau tahu bahawa Parti Keadilan ini adalah parti berbilang kaum. Mengapa beliau sertai Pakatan Harapan, ya? Dan kenapa beliau bersetuju dan tanda tangan bahawa Anwar adalah penggantinya, ya? Sedangkan beliau tahu bahawa Anwar ketika itu adalah mengetuai Parti Keadilan. Ya, kenapa sekarang ini? Ya, kenapa sekarang ini baru nak timbul isu keadilan parti berbilang kaum dan sebagainya? Jadi situ nampak
bagaimana Mahathir cuba bermain dengan kata-kata, menipu kita dengan muslihatnya dan taktiknya sekarang ini, saya tak tahu berapa ramai pimpinan yang dah terpedaya dengan taktiknya, sehingga kan di akar ubi pun dah naik pening dah sekarang ini, ya. Pakatan Harapan apa cerita, ya, masih nak terima tun atau tidak, ya. Dan orang yang sokong tun bagi alasan macam ni, orang yang tegas sekarang ni saya lihat adalah kepimpinan dalam keadilan yang masih bertegas. Kita tak larang amanah untuk bekerjasama dengan Tun, kita tak larang DAP untuk bekerjasama dengan Tun, tetapi keadilan tetap, ya, akan meninggalkan Tun Dr. Mahathir tidak ada dalam kamus kami dalam Parti Keadilan, kerana kita dah melihat, ya, bagaimana tindak tanduk Tun membuli, ya, Pakatan Harapan, bagaimana tindak tanduk Tun cuba untuk mensabotaj Pakatan Harapan apabila beliau nak mewujudkan kajian perpaduan, tetapi gagal bila kembali semula kepada Pakatan Harapan, dan tak wajarlah bagi kita Pakatan Harapan untuk mengangkat beliau kembali. Jadi itu ulasan saya pada petang ini. Maaf tadi ada gangguan internet. Jadi kita akan cuba ulas isu lain sekiranya ada kelapangan, sekiranya terdapat tutur kata bicara yang menyinggung perasaan atau menyentuh mana-mana pihak, saya mohon dibuat kemaafan, kerana apa yang saya sebut ini adalah daripada pendapat saya sendiri. Mungkin ada rakan-rakan yang tersinggung ataupun itu adalah terpulang kepada masing-masing, dan saya mohon maaf, dan saya tidak kisah sekiranya apa yang saya katakan ini diulas oleh pihak lain yang bertentangan dengan saya. Inilah kebebasan kita, ya, sebagai, terutamanya sebagai kita bukan orang politik. Walaupun saya ada jawatan di dalam politik di peringkat negeri, tetapi saya lebih suka menggunakan sebagai pengamal media sosial. Jadi kita sesama media sosial ini berlapang dada, terima segala pandangan. Mungkin saya bersetuju dengan anda, mungkin anda tak boleh bersetuju dengan saya. Mungkin pendapat anda betul, mungkin pendapat saya salah, ataupun pendapat saya betul, pendapat anda salah, ataupun yang paling baiknya pendapat kita sama-sama betul berdasarkan fakta dan juga hujah-hujah. Jadi sekian dulu, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.